Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita sekali lagi dalam video pembelajaran pendidikan Islam untuk tahun 6. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari satu bidang dalam bidang sirah dalam tajuk Hajjatul Wada'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Maksudnya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redha Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga ini telah diturunkan di Arafah ketika Nabi SAW menunaikan haji bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Baiklah, mari kita lihat latar belakang hujat peristiwa Hajjatul Wada'. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sudah 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Pada bulan Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaklumkan kepada para sahabat tentang keazaman baginda untuk menunaikan haji. Pengumuman ini mendapat respon yang sangat positif di mana para sahabat radhiyallahu anhum bersegera menyiapkan bekalan perjalanan masing-masing. Sesungguhnya ibadah yang bakal dilaksanakan ini merupakan yang pertama dan terakhir sebelum kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru Hajjatul Wada' adalah satu-satunya contoh untuk kita mengetahui sejarah haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manasik kaifiat mengerjakannya. Kaum muslimin mendengar berita tersebut, maka ramai sahabat yang ingin turut serta. Maka bilangan mereka hampir ataupun lebih daripada 90,000 orang. Mereka berangkat ke Mekah pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kronologi peristiwa Hajjatul Wada'. Dari Madinah, baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, yakni para sahabat radhiyallahu anhu, menuju ke Zulhulaifah. Mereka bermalam di sini kemudian berihram. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneruskan perjalanan dan setibanya di sini baginda berhenti dan bermalam. Tempat ini dinamakan Dhu Tuwa. Dan seterusnya, sesampainya di Baitullah yakni di Mekah, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Kemudian di Mina pada bertarikh 8 Zulhijjah, baginda bermalam di sini dan keesokan harinya baginda bergerak ke Arafah bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Dan pada hari ke-9 Zulhijjah, baginda melakukan ibadat wukuf kemudian menyampaikan khutbah terakhir di khalayak para sahabat radhiyallahu anhum. Dan seterusnya pada 10 Zulhijjah dari Arafah baginda menuju ke Muzdalifah dan bermalam di sini.
Dan pada 11 hingga 13 Zulhijjah, baginda melakukan ibadat melontar jamrah dan menyembelih unta. Tempatnya adalah di Mina. Dan setelah itu Nabi kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak pulang ke Madinah setelah menyelesaikan ibadat haji. Baiklah, kita lihat pula apakah ringkasan daripada khutbah akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Arafah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umat Islam tentang beberapa perkara. Antaranya, tanggungjawab mengeratkan persaudaraan sesama Islam. Amalan jahiliah hendaklah dihapuskan sama sekali dalam masyarakat Islam seperti mementingkan perkauman, bersikap dan berlaku baik serta menunaikan hak kepada kaum wanita. Yang keempat, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pegangan hidup. Seterusnya, wajib mentaati pemimpin selagi tidak melanggar syarak. Seterusnya, mendirikan solat fardu 5 waktu, berpuasa, menunaikan zakat dan juga haji. Dan yang terakhir, menjauhi riba kerana riba adalah haram. Daripada peristiwa ini, mari kita lihat apakah iktibar yang dapat kita ambil. Pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah mengasihi baginda sebagaimana Nabi mengasihi kita, umatnya. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita mestilah hidup bersatu padu kerana setiap Muslim adalah bersaudara. Yang ketiga, kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadat sebagaimana yang ditunjukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Dan yang keempat, kita hendaklah menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup kita, mentaati perintah Allah dan Rasul serta meninggalkan segala larangannya. Oleh itu, sebagai rumusan daripada peristiwa Hajjatul Wada, dalam peristiwa Hajjatul Wada, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita cara melaksanakan ibadat haji dan meninggalkan beberapa pesanan buat umat Islam supaya kita memperolehi kejayaan di dunia dan di akhirat. Sekadar itu sahaja video kali ini, semoga ianya memberi manfaat kepada kita semua. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran video hari ini, suka saya untuk berpesan diri saya dan kita semua. Yang pertama, jaga solat 5 waktu, usahakan untuk buat di awal waktu. Yang kedua, perbanyakkan mengaji Al-Quran, usahakan sekurang-kurangnya 1 hari 1 helai muka surat. Yang ketiga, buat amal soleh dan amal baik dengan cara berbuat baik kepada ibu bapa dan orang yang lebih tua. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk atas kelemahan diri saya. Jazakumullah khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.